Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam bab yang terakhir, tingkatan 4, bab 6, cahaya dan optik. Untuk kali ini, video ini akan membincangkan subtopik yang pertama, 6.1 pembiasan cahaya. Setelah selesai menonton video ini, diharapkan pelajar boleh memerihalkan fenomena pembiasan cahaya, menerangkan indeks biasan N, mengkonsepsikan hukum Snell, menerangkan dalam nyata dan dalam ketara, dan akhir sekali boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Perhatikan rajah 6.1. Apakah yang menyebabkan fenomena yang tersebut berlaku? Cuba perhatikan dalam simulasi yang ditunjukkan. Pensel kelihatan bengkok di dalam air dan imej pensel kelihatan bengkok di dalam blok kaca. Lihat dua video yang ditunjukkan. Video yang pertama menunjukkan bagaimana apabila air diisi ke dalam satu bekas yang mana pada peringkat awalnya tidak kelihatan duit shilling di dalam bekas tersebut. Apabila diisi dengan air dengan isi padu yang tertentu, kamu dapat melihat duit shilling tersebut. Begitu juga untuk video yang kedua. Lihat di bahagian bawah. Bagaimana air yang diisi di dalam gelas yang berbentuk silinder. Kita perhatikan bahawa objek kotak-kotak hitam putih yang kecil yang kita dapat lihat melalui bekas tersebut, saiznya adalah lebih besar. Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya yang berlaku disebabkan oleh perubahan laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan optik, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Terlihat terlebih dahulu info bestari yang ada di dalam buku teks. Ketumpatan optik tidak sama dengan ketumpatan yang definisikan sebagai jisim per unit isi padu. Misalnya, ketumpatan minyak lebih rendah daripada air menyebabkan minyak terapung di atas permukaan air. Tetapi ketumpatan optik minyak pula lebih tinggi daripada ketumpatan optik air. Berdasarkan rajah 6.3, sinar cahaya membengkok ke arah garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik yang rendah ke medium yang berketumpatan optik tinggi. Hal ini kerana cahaya berkurang ketika cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Oleh itu, dapat dilihat sudut biasan R adalah lebih kecil daripada sudut 7I. Lihat simulasi. Cahaya bergerak daripada udara masuk ke dalam blok kaca, di mana kita dapati bahawa laju udara adalah lebih rendah. Sudut 7A dan lihat pula sudut biasan, di mana kita dapati bahawa sudut biasan adalah lebih kecil daripada sudut 7 apabila cahaya tersebut bergerak dari udara ke dalam blok kaca
yang mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi. Terlihat pula rajah 6.4. 6.4. Sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat dari medium yang berketumpatan optik yang tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah. Hal ini berlaku kerana laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut 7I. Perhatikan simulasi. Sudut 7I kecil dan sudut biasanya adalah lebih besar. Jadi pembiasan cahaya ini merupakan fenomena di mana arah perambatan cahaya berubah apabila merambat merentasi dua medium yang berbeza ketumpatan. Ini disebabkan oleh perubahan laju cahaya apabila melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Jadi perlu diingatkan, pembiasan berlaku sama ada cahaya tersebut bergerak dari medium yang tumpat ke medium kurang tumpat ataupun sebaliknya. Dan pelajar-pelajar perlu ingat di sini, apabila ia bergerak daripada medium yang lebih tumpat ke medium kurang tumpat, sinar cahaya tersebut akan bergerak menjauhi normal. Kalau bergerak daripada medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat, maka sinar cahaya tersebut akan bergerak mendekati garis normal. Bolehkah kita menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila alur cahaya merambat dari vakum ke suatu medium? Jadi kita boleh menentukan darjah pembengkokan alur cahaya tersebut, iaitu dengan cara menentukan indeks biasan. Indeks biasan, simbolnya N, menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vakum ke suatu medium. Oleh itu, kita dapat mendefinisikan indeks biasan. Yang ini pelajar perlu ingat. Definisi bagi indeks biasan, iaitu nisbah laju cahaya di dalam vakum kepada laju cahaya di dalam medium. Simbol yang digunakan di sini untuk persamaan N sama dengan C per V. Apakah hubungan di antara ketumpatan optik dengan indeks biasan? Semakin bertambah ketumpatan optik bagi suatu medium, maka semakin bertambah indeks biasan medium tersebut. Lihat gambar rajah, kau perhatikan gambar rajah dan juga jadual. Di dalam jadual 66 ini menunjukkan indeks biasan bagi beberapa medium. Dan di bawah ini menunjukkan bagaimana sinar yang bergerak daripada air bergerak masuk ke dalam satu medium yang lain, seperti gambar rajah yang pertama, daripada air ke perspek. Di mana perspek ini mempunyai indeks biasan yang lebih tinggi berbanding dengan air. Jadi kita dapat lihat di sini berlaku pembengkokan di mana cahaya tersebut bergerak mendekati garis normal. Kamu boleh lihat juga untuk rajah-rajah yang lain. Berdasarkan rajah 65, nilai N1 sin theta 1 adalah sama dengan N2 sin theta 2 bagi tiga keadaan tersebut. Di sini, cikgu tunjukkan contoh bagi rajah yang pertama. Dan apabila dihitung, memang benar bahawa nilai bagi N1 sin theta adalah sama dengan N2 sin theta 2. Jadi, pelajar boleh mencuba untuk dua rajah lagi ini. Jadi, berdasarkan rajah tersebut, menurut hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat antara dua medium, maka sinar tuju
sinar biasan, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam satah yang sama. So ini adalah titik berada pada satah yang sama. Jadi hukum Snell, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Maka boleh ditulis seperti yang dapat kamu lihat. Apabila medium 1 ialah udara, kita tahu bahawa indeks biasan bagi udara ialah 1. Indeks biasan bagi udara adalah 1. Dan indeks biasan bagi medium yang kedua ialah N. Maka kamu bila ganti masuk ke dalam persamaan hukum Snell, kamu akan dapat peroleh satu persamaan yang lain, iaitu N sama dengan sin I per sin R. Dan perlu ingat, I ini sentiasa di dalam kawasan ketumpatan optik yang rendah. Ingat persamaan ini akan sering digunakan. Perhatikan rajah 6.7. Mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca? Sudut biasan bergantung pada sudut tuju dan nilai indeks biasan blok kaca. Dan gambar rajah yang pertama, kamu perhatikan di sini, sinar cahaya tersebut bergerak melalui garis normal. Jadi sudut tujunya adalah kosong. Maka apakah yang berlaku kepada sudut biasan? Okey. Ini kamu boleh bincang dengan guru kamu. Dan perhatikan pula untuk rajah yang kedua, di mana sudut tujunya itu terdapati di sini mempengaruhi sudut biasan. Untuk maklumat kamu, semakin bertambah sudut tuju, maka semakin bertambah sudut biasan. Dalam nyata dan dalam ketara, perhatikan rajah 6.9. So, mengapakah kedudukan imej ikan kelihatan lebih dekat? Imej ikan kelihatan lebih dekat. Dekat dengan permukaan air. Ini permukaan air. Okay, imej dekat dengan permukaan air. Proses ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya. Rajah 6.11 menunjukkan seorang jurulatih selam yang berada di tepi kolam. Yang melihat kedudukan penyelam adalah lebih dekat dengan permukaan air tersebut. Lebih dekat dengan permukaan air tersebut. Okay, sini pun dekat, sini pun dekat. Dan rajah 6.12 yang dilihat pula sekarang ini oleh penyelam, menunjukkan seorang penyelam yang berada di dasar kolam melihat jurulatihnya berada lebih jauh daripadanya. Bolehkah anda jelaskan mengenai situasi tersebut? Dan lihat aktiviti 6.2 muka surat 237. Melukis gambar rajah sinar untuk menunjukkan dalam nyata H dan dalam ketara H. Perhatikan bagaimana rajah sinar tersebut dilukis. Okey. So di sini kita ikut arahan apa yang diberikan dalam 6.2. Dan perhatikan apabila kita menyambung titik Q prime dengan P prime dan QP dan menyambung garis-garis tersebut, kita akan dapat satu persilangan dan kita tandakan dengan X. Kemudian kita sambung lagi garis daripada O ke P prime.
Apa yang kamu dapati, yang kamu dapat lihat di sini ialah image yang terletak pada X. Okay, ini adalah dalam ketara yang diukur daripada permukaan blok kaca ke image. Dan dalam nyata, kita ukur daripada permukaan blok kaca ke dasar. Kalau tengok dekat sini, ke O lah. Okay. Dan kita lihat pula, kalau kita nak lukis raja sinar yang menunjukkan dalam nyata H dan dalam ketara H hanya melukis satu sahaja sinar masuk ke dalam mata. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama sekali, kamu lukis garis tegak dari objek. Kemudian, kamu lukis sinar daripada image. Kita boleh pilih mana-mana yang sesuai. Okay, mana-mana yang sesuai. Okay, sambung je. Kemudian seterusnya, kamu sambung daripada O ke persilangan pada permukaan blok kaca ini. Dan kamu akan lihat, akan perolehi satu image di mana kamu perhatikan garis putus-putus yang menyambung dengan garis tegak yang telah kita lukis pada peringkat permulaan. Itu adalah image dan kamu dapat tentukan H untuk dalam ketara dan juga dalam nyata. Lagi sekali kita boleh semak di sini apabila sinar cahaya itu bergerak masuk ke dalam blok kaca yang mempunyai ketepatan optik yang tinggi, sudutnya adalah mendekati garis normal. Jadi kita telah pun berbincang dan dalam perbincangan kita ini kita bertemu dengan tiga persamaan iaitu N sama juga dengan C per V, laju cahaya dalam vakum dibahagikan dengan laju cahaya dalam medium. Yang kedua, indeks biasan juga boleh dihitung dengan menggunakan persamaan N sama dengan sin I per sin R. Dan yang ketiga, indeks biasan juga boleh dihitung dengan menggunakan dalam ketara, dalam nyata per dalam ketara, H per H. So, kita ada jumpa dalam perbincangan kita ini ada tiga persamaan dan masih ada lagi persamaan yang lain untuk menghitung indeks biasan. Kita lihat latihan. Lukis raja sinar dari kaki pada titik P ke mata untuk menentukan bagaimana kaki kelihatan lebih pendek. Langkah yang pertama, sama kita buat, iaitu garis tegak daripada objek, iaitu di hujung kaki. Kita boleh pilih mana-mana titik pada kaki. Seterusnya, kita lukis sinar yang masuk ke dalam mata. Jadi persilangan berlaku di sini. Di sini adalah kedudukan image. Kemudian kita sambung lagi satu sinar yang datang daripada objek. Itu image, kita dapati bahawa kedudukan kaki ini nampaknya adalah lebih pendek. Kita lukis satu garis normal pada permukaan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Rajah 614 menunjukkan sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 darjah. Indeks biasan plastik ialah 1.49. Hitungkan sudut biasan R. Dengan menggunakan persamaan, disebabkan kita dah tahu apakah maklumat-maklumat yang diberi, iaitu sudut 7 dan juga indeks biasan
Jadi berdasarkan maklumat, kita boleh menggunakan persamaan N sama sin I per sin R. Ubah tajuk supaya memudahkan kita untuk membuat penyelesaian. Sebab kita nak mencari sudut biasan R. Gantikan maklumat dan selesaikan. Dapat jawapan 3.554 darjah. Dilihat pula B. Kelajuan cahaya dalam plastik. Jadi apakah persamaan yang sesuai? Yang boleh kita cari laju cahaya dalam plastik. Jadi kita boleh menggunakan persamaan N sama dengan C per V. Di mana indeks biasan dan juga C kita telah pun ketahui. Jadi kita tukar tajuk untuk mencari laju di dalam medium iaitu V. Dan hanya perlu mengganti maklumat yang telah sedia ada. Dan kita dapat peroleh jawapannya 2.01 darab 10.08 meter sesaat. Apabila sekeping shilling diperhatikan di dalam sebuah bikar yang mengandungi suatu larutan, imej shilling kelihatan pada satu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan tersebut. Berapakah indeks biasan larutan tersebut? Yang ini kalau kita lihat ianya adalah berkaitan dengan fenomena pada awal topik yang telah dibincangkan tadi. Okay, berdasarkan rajah 6.15 gambar rajah diberikan, maka kita boleh mencari dalam ketara. Jadi indeks biasan larutan N boleh gunakan persamaan N sama dengan H per H dan ganti maklumat dan kita dapat indeks biasan larutan adalah 1.4. Jadi sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan komen dan seterusnya subscribe. Jumpa lagi di dalam topik yang berikutnya. 6.2 pantulan dalam penuh.